Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Chelsea menang 2-0 ke atas pasukan Sheffield United. Manchester City seri 2-2 dengan pasukan Crystal Palace. Newcastle menang selesa 3-0 ke atas pasukan Fulham. Burnley tewas buat sekian kalinya kali ini kepada pasukan Everton dengan jaringan 2-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Perlawanan di antara pasukan Bournemouth dan juga Luton terpaksa ditangguhkan. Perlawanan di antara pasukan Bournemouth dan juga pasukan Luton terpaksa ditangguhkan berikutan daripada insiden menimpa kapten pasukan Luton, iaitu Tom Lockyer. Pemain tersebut telah rebah di atas padang pada minit ke-60 permainan dengan dia dipercayai mengalami keadaan ARS. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak Luton ketika membawa kapten pasukan mereka itu menuju ke hospital dan memaklumkan bahawa keadaannya sekarang ini sudah agak stabil. Lockyer juga pernah rebah akibat masalah yang sama pada musim lalu ketika beraksi dalam pusingan playoff, tetapi selepas menerima rawatan susulan, dia dibenarkan untuk bermain semula. Insiden ini menyebabkan permainan tertangguh selama lebih daripada 20 minit dan akhirnya kedua pasukan membuat keputusan untuk tidak meneruskan permainan pada kedudukan seri 1-1. Belum ada lagi kenyataan rasmi daripada pihak Premier League berkenaan dengan perlawanan itu sama ada ia akan disambung semula ataupun perlu diadakan kembali pada suatu masa yang akan ditetapkan kelak. Chelsea jumpa lawan yang setara. Chelsea mempamerkan aksi yang mantap untuk membenam pasukan Sheffield United dalam masa sendiri dalam aksi Liga Perdana Inggeris yang berlangsung pada malam tadi. Chelsea yang turun tanpa kelibat Enzo Fernandez dan juga Robert Sanchez di kesebelasan utama dilihat jelas sekali mendominasi perlawanan seawal minit pertama permainan. Sheffield United juga sesekali menghadirkan resah kepada benteng pasukan Chelsea, terutama menerusi percubaan Cameron Archer pada minit ke-23, namun sedikit tersasar. Beberapa gerakan menarik diatur, akan tetapi ketumpulan jentera serangan Chelsea yang dikemudi Nicholas Jackson agak mengecewakan pasukan tuan rumah. Tiada jaringan dapat dihasilkan dua pasukan sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung pada babak kedua, gol pertama membuka tirai jaringan pada minit ke-53 selepas menyambar hantaran pemain lintang iaitu Raheem Sterling. Chelsea terus mengasak dan akhirnya jaringan kedua berjaya dihasilkan menerusi Nicholas Jackson yang memanfaatkan situasi kelang kabut di dalam kotak penalti pada 6 minit kemudian. Penjaga gol Chelsea iaitu Petrovic yang melakukan penampilan pertamanya di Stamford Bridge juga beraksi dengan cemerlang menafikan sepakan percuma pemain pasukan Sheffield iaitu Ben Hamer. Beberapa peluang dimiliki oleh pasukan Chelsea untuk menjadikan kedudukan lebih selesa, namun penjaga gol pasukan Sheffield United mempamerkan prestasi yang baik untuk menyelamatkan gawang pasukannya. Tamat 90 minit permainan menyaksikan pasukan Chelsea memperoleh 3 mata setelah menewaskan pasukan Sheffield 2-0. Selepas ini, Chelsea akan berhadapan dengan Newcastle dalam Carabao Cup dan akan bertandang ke gelanggang Wolverhampton Wanderers manakala Sheffield akan berhadapan dengan pasukan Aston Villa di Villa Park. Manchester City hampir dimalukan oleh pasukan Crystal Palace. Manchester City diikat Crystal Palace 2-2 setelah penalti saat akhir, merampas peluang City untuk mendapatkan kedudukan dengan pendahulu Liga. City turun tanpa kelibat Erling Haaland yang mengalami kecederaan dan Pep Guardiola menugaskan Julian Alvarez untuk mengisi kekosongan tersebut. Jack Grealish menjadikan gol pertama perlawanan pada minit ke-24 setelah mudah menyempurnakan bola hantaran Phil Foden dan City terus melebarkan jurang gol dengan jaringan kedua di Cole Lewis pada minit ke-54. Suatu City selesa mendahului dengan 2 gol. Crystal Palace mengejutkan pasukan City melalui gol pada minit ke-76 hasil jaringan Philip Mateta yang menyambut bola lintang daripada Jeffrey Schlupp. Di saat perlawanan hampir tamat, Crystal Palace sekali lagi mencetak kejutan apabila Michael Olise tenang menjadikan gol penalti untuk mengikat City 2-2. City sekarang seri 2-2 dengan pasukan Crystal Palace dan kini pasukan Pep Guardiola terlepas peluang untuk mengejar pasukan Liverpool selaku pendahulu Liga. City mengundi tangga keempat Liga dengan 34 mata, manakala Liverpool berada di tangga teratas dengan 37 mata. Newcastle kembali temui kemenangan. Selepas tewas 3 perlawanan terakhir mereka secara berturut-turut termasuklah tewas kepada pasukan Milan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah. Newcastle kembali menemui rentak kemenangan selepas berjaya menewaskan pasukan Fulham 3-0 di St James Park. Newcastle bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke minit 57 untuk memecahkan kebutuhan menerusi jaringan Lewis Millie hasil bantuan daripada Bruno Guimaraes. Newcastle mengambil kesempatan ke atas pasukan Fulham yang terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Raul Jimenez menerima layangan kad merah seawal minit ke-22 perlawanan. Gol kedua Newcastle hadir menerusi
gol Almiron pada minit ke-64 dan juga Denver melengkapkan kemenangan 3-0 Newcastle dengan jaringannya pada minit ke-82. Kekalahan yang amat pelik sudah semestinya buat jurulatih pasukan Fulham iaitu Marco Silva yang sebelum ini berjaya mencatatkan 2 kemenangan besar dalam 2 perlawanan berturut-turut, tetapi terpaksa aku dengan kehebatan anak buah Eddie Howe. Everton menang buat kali keempat secara berturut-turut. Everton berjaya mengekalkan momentum kemenangan mereka selepas menewaskan pasukan Burnley 2-0 pada awal pagi tadi. Walaupun berhasil di tempat lawan, anak buah Sindak tetap mampu memamerkan prestasi yang cukup mantap untuk menewaskan pendatang baru Liga Perdana Inggeris itu. Gol pertama Everton hadir melalui Amado Onana. Tidak ada kena-mengena dengan Andre Onana. Pada minit ke-19 hasil sepakan penjuru 2 Emil. Gol kedua pasukan Everton pula hadir pada minit ke-25. Menerusi Michael Keane yang merembat buat kali kedua selepas kali pertama berjaya ditepis oleh penjaga gol pasukan Burnley. 3 mata penuh cukup berharga buat pasukan Everton yang kini sudah berjaya menguntit 16 mata untuk semakin menjarakan diri daripada zon penyingkiran. Kita ikuti pula keputusan perlawanan yang melibatkan beberapa liga utama di Eropah. La Liga di Spanyol, Celta Vigo menang tipis 1-0 ke atas pasukan Granada. Athletic Club menang 2-0 ke atas pasukan Atletico Madrid. Sevilla tewas 0-3 kepada pasukan Getafe. Valencia ikat pasukan Barcelona dengan keputusan 1-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Sementara itu di Serie A Itali, Lecce menang 2-1 ke atas pasukan Frosinone. Napoli menang 2-1 ke atas pasukan Cagliari. Torino menang tipis 1-0 ke atas pasukan Empoli. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Di Bundesliga Jerman pula, Augsburg seri 1-1 dengan pasukan Dortmund. Bochum menang selesa 3-0 ke atas pasukan Union Berlin. Darmstadt tewas 1-0 kepada pasukan Wolfsburg. Mainz tewas tipis 1-0 kepada pasukan Heidenheim. RB Leipzig menang 3-1 ke atas pasukan Hoffenheim. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Akhir sekali Ligue 1 Perancis, Monaco tewas 1-0 kepada pasukan Lyon. Le Havre menang 3-1 ke atas pasukan Nice. Lens menang 2-0 ke atas pasukan Reims. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Xavi semakin tertekan. Barcelona sekali lagi gagal memamerkan corak permainan sebenar mereka selepas terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 dengan pasukan Valencia pada awal pagi tadi. Barca bagaimanapun berjaya berada di depan terlebih dahulu menerusi pemain pinjaman mereka iaitu Joao Felix pada awal separuh masa kedua sebelum disamakan kembali kedudukan oleh Hugo Guillamon 20 minit sebelum perlawanan tamat. Keputusan seri ini meletakkan pasukan Barca di tangga ketiga dengan Real Madrid dan juga pendahulu La Liga, iaitu pasukan Girona bermain kurang satu perlawanan, meninggalkan tekanan yang semakin hebat kepada Xavi pada ketika ini. Valencia yang dilihat sebagai pasukan yang agak bermasalah dalam musim ini berjaya memberikan tekanan awal kepada pasukan Barca, walaupun mereka sebenarnya tidak menang dalam 3 perlawanan terakhir mereka. Robert Lewandowski pula meneruskan kemarahan gol di tempat lawan dalam 3 perlawanan berturut-turut, berjaya merembat ke arah pintu gol pasukan Valencia, tetapi tersasar. Xavi masih lagi tercari-cari konsistensi mereka dalam musim ini demi memastikan mereka berjaya menamatkan Liga di kelompok 4 teratas. Pengarah Liga Pro Arab Saudi masih mahukan Mohamed Salah. Pengarah Liga Pro Arab Saudi, Michael Emenalo, masih menaruh harapan untuk mereka kembali cuba untuk mendapatkan bintang pasukan Liverpool, iaitu Mohamed Salah pada musim panas nanti. Mereka menghormati keputusan Liverpool yang tidak akan melepaskan Salah pada bulan Januari akan datang, tetapi tidak juga menyatakan hasrat untuk melepaskan pemain antarabangsa Mesir itu pada penghujung musim nanti. Liga Pro Arab Saudi akui yang mereka gagal untuk mendapatkan Salah daripada Liverpool pada musim panas yang lalu, selepas pasukannya itu menolak tawaran setinggi 200 juta pound. Ianya akan menjadikan Salah sebagai pemain kedua termahal di dunia pada ketika ini. Salah akan memasuki 18 bulan terakhir dalam kontraknya menjelang bulan Januari nanti dan akan berusia 32 tahun pada tahun hadapan. Real Madrid sedang nilai adik Jude Bellingham. Real Madrid sedang menilai perkembangan terkini adik kepada pemain mereka, iaitu Jude Bellingham, yang kini sedang beraksi dengan cemerlang bersama dengan pasukan Sunderland di Liga Championship. Mereka turut meneliti progres yang ditunjukkan oleh Jude Bellingham sejak daripada awal musim lagi. Arsenal mungkin terpaksa aktifkan klausul perpindahan Gonzalo Inacio.
Arsenal berkemungkinan besar akan mengaktifkan klausul perpindahan yang dimiliki oleh pemain pertahanan Sporting CP iaitu Gonzalo Inacio yang telah ditetapkan pada nilai 51 juta pound. Tindakan tersebut berikutan daripada masalah pemain pertahanan yang tidak mencukupi serta untuk mengelakkan pemain itu disama oleh kelab yang lain. Jika mereka mahu mengaktifkan klausul tersebut, maka mereka akan berjaya memiliki pemain itu pada bulan Januari nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.